produk dalam talian dengan lebih baik. Tiada laporan baru diterima berhubung penjualan peranti siswa keluarga Malaysia. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, pemantauan akan terus dilaksanakan kepada pelajar yang telah menerima peranti itu. Daripada 300,000 peranti yang ada, hanya 14 kes diterima membabitkan penjualannya. Sebilangan kecil daripada mereka telah membatalkan niat untuk berbuat demikian setelah diberikan nasihat. Jelas Tan Sri Anwar, tindakan menjual peranti siswa tersebut boleh dikesan dengan mudah. Sebab kita tahu kalau benda tu dijual, benda tu peranti tak berada di kampus, pergi merata-rata tiap-tiap hari, we know. We can monitor kan, sekarang kan boleh monitor. So we know kalau ada yang telah disalahgunakan. Kalau musim belajar, peranti patut berada dalam kampus, so we know. So kalau ada peranti, tiba-tiba UM punya peranti, seorang je duduk merata, then kita boleh check. Terdahulu Tan Sri Anwar menyampaikan peranti siswa kepada wakil komuniti Sungai Buloh di Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, Saujana Utama. Dalam pada itu, bekalan telur di seluruh negara dijangka pulih sepenuhnya dalam tempoh 2 bulan. Tan Sri Anwar berkata penternak ayam telah dinasihat untuk meningkatkan pengeluaran telur berbanding menjual ayam susulan pengumuman subsidi baharu yang dijangka dapat membantu mereka supaya tidak mengalami kerugian. Bila saya konsult dengan industri, dia kata satu sebab kurang tu sebab dia decide untuk sembelih awal. Bila cukup 80-85 minggu, sepatutnya ayam boleh bertelur lagi. Tapi sebab kos tu tinggi, so dia decide to cull untuk dia sembelih. Dan bila dia sembelih, penggantian tu makan masa 3 bulan untuk nak normalize balik. So kita minta supaya mereka jangan sembelih ayam tersebut, continue production supaya tidak ada abrupt shortage. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat, menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana, menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa kewajipan pada negara. Pengundi muda berusia 18 hingga 39 tahun mewakili lebih 50% daripada keseluruhan 21.1 juta pemilih berdaftar bagi PRU ke-15. Ia memberi isyarat jelas bahawa kelompok itu memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan keputusan pilihan raya. Namun masih ada segelintir belia yang enggan mengundi. Apa alasan mereka? Pasukan Sahih Berimbang melalui wartawan Andy Riza Rohadian memperincikan kuasa belia dalam pilihan raya. Menerusi segmen Undi Kita. MP saya sebelum ni saya lupa, tapi dari Parti Amanah. Tersilap saya. Tak tahu. Nanti saya cek balik. Tak tahu. Ada nama? Ada. Tak tahu atau tidak mahu ambil tahu. Realitinya, kita berada dalam era digitalisasi, hidup bersama teknologi. Maklumat berkaitan calon wakil rakyat daripada profil hinggalah janji-janji pilihan raya, semuanya ada di hujung jari. Luangkan masa 5 minit,
demi masa depan negara untuk 5 tahun akan datang. Pastikan anda menjadi sebahagian daripada proses demokrasi negara, kerana suara kita sebenarnya penting untuk kita melihat generasi pada masa akan datang. Wujud pula sekelompok anak muda menyuarakan tidak ada calon yang meyakinkan. Hakikatnya, tiada individu yang sempurna, tetapi keputusan tetap harus dibuat. Seseorang mesti dipilih untuk mentadbir negara. Takkan niat adalah untuk kita memilih kerajaan yang boleh bekerja untuk rakyat, boleh membantu rakyat, dan paling penting sekali adalah dapat untuk kita membawa suara generasi muda, anak muda ni ke hadapan. Sukar dinafikan, pergolakan politik sebelum ini turut mempengaruhi keputusan belia sama ada mahu mengundi atau sebaliknya. Namun percayalah, penambahbaikan telah pun dilaksana, termasuk menguatkuasakan Akta Anti Lompat Parti bagi mengekang situasi sama berulang. Justru, persepsi buruk dan sentimen kebencian semasa harus segera dibuang jauh-jauh. Jadilah generasi muda berwibawa dan matang yang tidak bertindak mengikut emosi. ...2030 Malaysia akan menjadi sebuah negara tua. Tapi hakikatnya, Malaysia masih muda, 65 tahun usianya. Belum sampai seabad pun merdeka. Malaysia masih perlu banyak belajar daripada bangsa lain dan sejarahnya sendiri. Sebab itu anak muda sangat diperlukan. Mereka memiliki kepakaran, mereka diiktiraf dan mereka juga memiliki kemahiran. Anak muda ni dia memiliki idealistik, dia idealism. Dia seorang yang memiliki idea, dan semestinya cita rasa penghuni muda juga telah sedikit sebanyak mengubah naratif demokrasi negara kita. Masa terus bergerak dan anak muda adalah rodanya. Kuasa dimiliki mereka tidak boleh dipersiakan. Pelbagai usaha dilakukan kerajaan bagi meningkatkan penglibatan belia dalam mendirikan negara bangsa. Salah satunya melalui pelaksanaan Undi 18. Inilah sebenarnya bagaimana kita mengiktiraf suara anak muda. Mereka terlibat bersama-sama dalam proses demokrasi. Bukan sekadar mereka boleh menjadi pemilih, malah mereka juga boleh diketengahkan sebagai calon dan juga bakal pemimpin. Semakin cepat ruang dan peluang diberikan kepada generasi muda, semakin cepatlah kita dapat melahirkan lebih ramai lagi pemimpin muda yang hebat. Pergabungan di antara pemimpin yang lama dengan pemimpin baru sebenarnya akan memberikan satu cetusan idea yang baik untuk merangka negara supaya akan lebih cemerlang, hebat dan gemilang pada masa akan datang. Perahu sudah di air, dayung sudah di tangan. Anak muda harus memilih agar suara mereka didengar dan terus diperjuangkan. Bayangkan kalau agenda masa depan Malaysia ditentukan oleh suara majoriti anak muda. Menarik bukan? Of course, everything digitalization. Ya, semua like dokumen-dokumen, tak ada lagi surat menyurat, semua elektronik. Sekarang ni kita dah hidup dalam keadaan yang berteknologi, and then people semua tengok news, berita semua through media sosial. Ini masanya untuk anak muda melakukan perubahan. Jangan ditunda-tunda. Daripada sibuk, bercinta, patah hati, chat kena sin, tak dibalas. Ingat, masih ada yang selalu menunggu dan memerlukan anda semua. Malaysia. Andy Reza Rohadian, RTM. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut. Melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my. Menghubungi talian 1-800-886-800. Menggunakan aplikasi telefon pintar Isi Adu. Berhubung menerusi talian WhatsApp berikut. Atau anda boleh juga menghubungi Operasi Bilik Gerakan di talian tertera. Saudara,
Dek kembali dengan Kreatif 2022. Ia bagi menyokong matlamat mengukuhkan Malaysia sebagai kuasa serantau dalam ekosistem kandungan digital yang kondusif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek berkata pihaknya yakin inisiatif tersebut akan membuka pintu kreatif pencipta kandungan negara dan membantu meningkatkan nilai ekosistem kandungan digital tempatan. Saya percaya kita dapat melihat bagaimana industri kita, khususnya industri kreatif ini berkembang lagi dan sebenarnya potensi itu banyak kalau dikira daripada segi karya yang telah pun dihasilkan itu, daripada segi talent skill yang ada pada anak muda kita, sebenarnya saya tanding juga dengan negara-negara lain. Kita dapat lihat bagaimana mereka mempamerkan kreativiti masing-masing melalui pelbagai animasi. Saya harap melalui konferensi ini sebanyak dapat mempromosikan lagi, dapat memperlihatkan lagi dari segi kemahiran, dari segi kreativiti anak-anak muda kita di Malaysia, khususnya dapat menarik minat lebih ramai lagi. Sejak diwujudkan pada tahun 2009, Kreatif memainkan peranan sebagai platform rangkaian perniagaan untuk menghubungkan pemain industri dari seluruh Asia Tenggara. 8 syarikat Malaysia bakal menyertai acara ASTEC Mumbai 2022 berlangsung dari 10 hingga 13 November ini. Madrid berkata pameran tahunan terbesar India itu menghimpunkan pemain industri seni bina, pembinaan, kejuruteraan, bahan binaan dan sektor berkaitan. Syarikat tempatan akan turut mempamerkan produk bahan binaan dan bangunan masing-masing pada acara tersebut. Pengarah bahagian pembinaan dan perkhidmatan perniagaan Madrid, Izham Abdul Hamid berkata, penyertaan negara dalam ASTEC Mumbai 2022 akan membantu mempromosikan produk, perkhidmatan serta jenama Malaysia di India. Lebih banyak syarikat tempatan digalakkan terlibat secara aktif dalam projek infrastruktur di India seperti Lebuh Raya Nasional dan Taman Logistik Multimodal. Sektor pembinaan negara tersebut menawarkan potensi besar disokong usaha kerajaannya untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Pengeksport yang berminat menembusi pasaran India dapatkan maklumat lanjut daripada Madrid, Mumbai atau Madrid, Chennai. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MEVCOM, meluluskan 34 daripada 38 permohonan hak trafik udara atau ATR bagi tempoh Julai hingga September lepas. Daripada jumlah diluluskan, Batik Air Malaysia dan AirAsia X menerima kelulusan tertinggi masing-masing sebanyak 10 ATR. Seiring pemulihan industri penerbangan, permohonan ATR meningkat 18.8% berbanding suku sebelumnya. Berbanding tempoh sama tahun lalu, permohonan melonjak ketara sebanyak 81%. Pemulihan didorong pembukaan semula sempadan serantau dan antarabangsa secara beransur-ansur dan pengurangan penyebaran COVID-19 serta pengaktifan semula pesawat oleh syarikat penerbangan. Majoriti permohonan ATR diterima MEVCOM melibatkan destinasi di rantau Asia Pasifik. Ia termasuk 11 permohonan bagi laluan udara di ASEAN, 9 destinasi di Asia dan 4 di Australasia. MEVCOM yakin industri penerbangan negara akan terus mencapai kadar pemulihan yang progresif pada masa akan datang. Proses pilihan raya. Pertama, terdapat pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Kedua, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya terima pemakluman rasmi daripada Speaker. Ketiga, mesyuarat khas Suruhanjaya Pilihan Raya akan diadakan. Keempat, pegawai pengurus terima writ daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kelima, pegawai pengurus akan mengeluarkan notis. Keenam, proses penamaan calon. Ketujuh, kempen akan dijalankan. Kelapan, pengundian awal. Kesembilan, proses pengundian. Kesepuluh, penjumlahan rasmi untuk undi dan keputusan pilihan raya. Jom jalankan tanggungjawab kita. Selamat mengundi. Pesanan ini daripada RTM.
Baik, lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Bersua kembali. Meniti hari keempat kempen PRU 15, platform media sosial seperti Instagram dan TikTok semakin rancak dengan kandungan kempen calon bertanding. Platform maya ini menjadi pentas tambahan berkempen untuk mencorak persepsi pengundi. Kita ikuti laporan Syazwani Samsu. Bagi Parlimen Muar, saya telah menjadi calon. Bagi calon muka baharu Muhammad Helmi Abdul Latif, platform media sosial alternatif untuk beliau memperkenalkan diri. Online platform banyak juga membantu kerana kita sedar bahawa pengundi di Muar ni kebanyakannya adalah pengundi daripada luar dan pengundi luar, dan saya yakin dari situlah mereka akan dapat maklumat ataupun dapatkan informasi tentang perjalanan kempen saya, dan mereka memang nak tahulah saya ni siapa, apakah pendekatan saya dan apakah visi misi saya nak bawa kepada orang Muar sebenarnya. Mengakui kempen secara fizikal masih relevan, Tan Hong Pin pula menyifatkan media sosial juga penting bagi menarik minat golongan muda untuk turun mengundi. Tapi macam mana pun, kita perlu ada cara untuk mendekati pengundi daripada semua lapisan masyarakat, bukan saja pengundi muda. Sebab kita jangan pandang rendah mana-mana lapisan pengundi, baik muda ke, tua ke, lelaki ke, perempuan ke, semua lapisan masyarakat ni mereka ada pengalaman sendiri, mereka ada pandangan sendiri. Kempen secara maya bukan sahaja murah tapi mudahkan penyampaian ideologi dan manifesto calon. Pengundi pula berharap setiap calon yang bertanding mengotakkan manifesto yang dilaungkan ketika berkempen. Raya ni kalau yang berjaya tu nanti lupa semua pada rakyat-rakyat semua. Cakap aja. Tapi kita kalau boleh kita minta ayalah apa yang dicakap tu tunaikanlah pada rakyat. Jadi harapan pakcik agar dia dapat perhatian pada rakyat-rakyat yang terutamanya pada yang miskin lah, yang miskin, yang memerlukan pertolongan, kat situlah yang perlu ditolong. Jadi pada calon-calon yang menang ni, diharap dapat dengan rakyat ni selalulah. Dalam konteks demokrasi digital, media sosial sememangnya alatan penting untuk memenangi hati dan mencorak persepsi masyarakat. Kepada pengundi, pentas persembahan kini telah dipelbagaikan, pilihan terletak di tangan anda. Syazwani Samsu, RTM. Isu sampah, lambakan warga asing dan sistem jalan tidak teratur serta berlubang antara masalah yang membelenggu penduduk Ampang, Selangor. Melihat kepada dilema ini, warganya menuntut penyelesaian dan penambahbaikan terhadap masalah yang dihadapi. Rasa kat sini yang terlampau banyak masalah dia lah kebanjiran warga asing kat sini ni. Dengan sistem jalan kat sini pun agak teruk. Terutama kat simpang depan tu, jalan pun dah tak ada line. Kebanyakan kat sini, Ampang ni dia punya jalan dia tak ada line dengan signboard dah tak ada. Cuma barangan makan ni semua mahal lah. Barangan makan ni semua lama lagi tak mampu makan lah. Sampah pun merata-rata. Situ selalu jam, susah nak lalu. Kadang-kadang tu macam nak aksiden, orang yang tak berdisiplin kat situ. Lagi yang kedua, dekat yang pejabat pendaftaran Bangladesh tu. Itu satu masalah, tak kena kat situ. Lepas tu sampah-sampah lah. Untuk saya sekarang ni kan diorang baru buka highway ni kan. Macam saya tinggal dekat area LRT Ampang.
bising malam. So kalau diorang letak yang soundproof ke, yang tiang soundproof ke, senang sikit. At least dia tak adalah nak kacau sangat penduduk kat sini kan. Calon Parti Bangsa Malaysia yang juga penyandang kerusi Parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamarudin berkata pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi menyelesaikan isu berbangkit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat perkembangan semasa amaran hujan berterusan kategori waspada yang telah pun dikeluarkan melibatkan kebanyakan kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung, juga di beberapa daerah di negeri Pahang seperti di Kuantan, Pekan dan Rompin, dan juga di daerah Mersing, Kota Tinggi dan Johor Bahru untuk negeri Johor. Hujan lebat dijangka akan berterusan di sekitar kawasan-kawasan ini untuk sepanjang minggu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Selain itu, corak cuaca hujan lebat dan ribut petir pada waktu petang dan juga malam juga dijangka akan lebih kerap berlaku melibatkan negeri-negeri lain yang tidak dilorekkan ini. Dan keadaan cuaca ribut petir pada waktu petang dan malam untuk negeri-negeri ini juga dijangka akan berterusan sepanjang minggu. Oleh itu, orang ramai juga dinasihatkan berwaspada dengan keadaan tersebut yang boleh mengakibatkan angin kencang, banjir, kilat dan juga kerosakan pada struktur-struktur bangunan yang tidak kukuh. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gemar radar. Imej menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak petang tadi melibatkan kebanyakan kawasan di sekitar barat Semenanjung daripada negeri Selangor sehinggalah ke negeri Johor. Dan keadaan cuaca hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam. Selain itu, hujan lebat juga dilihat turut berlaku di beberapa kawasan di sekitar utara Semenanjung dan juga di sekitar pantai timur yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak juga menunjukkan keadaan cuaca ribut petir pada malam ini yang berlaku melibatkan kawasan-kawasan di pedalaman Sabah dan juga di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sarawak. Keadaan cuaca ribut petir untuk negeri Sarawak juga dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Dan untuk makluman semua juga, ribut petir yang kerap berlaku pada waktu petang dan malam untuk kebanyakan bahagian di negeri Sarawak ini juga dijangka akan berterusan untuk sepanjang minggu. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selanjutnya untuk memastikan kita akan bersama dengan Syairul. Syairul, teruskan. Kualiti pengadil Liga Malaysia juga harus ditingkatkan. The Spirit Tigers ulang pencapaian 2014 pada Piala Sultan Azlan Shah.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Dalam edisi Sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan Piala Emas Raja-Raja 2022. Pasukan Selangor bakal menerima habuan lumayan andai berjaya menjorai kejohanan berprestij itu pada saingan akhir yang dijadual berlangsung Sabtu ini. Menurut penaja utama kejohanan itu, Datuk Muhammad Aklif Shin, jenjaran itu bertujuan untuk menyemarakkan semangat pemain agar mampu memberikan aksi terbaik pada kejohanan tersebut. Setakat ni merupakan wang tunai lah. Seperti biasa, I think wang tunai, bonus wang tunai. Tapi at the same time, kita tengok kalau ada kita boleh bagi lebih daripada wang tunai ataupun apa-apa keperluan kepada pemain-pemain, kita akan pertimbangkan juga. Lagipun kita pun at the same time kita akan buat juga live streaming YouTube untuk perlawanan akhir Piala Emas Raja-Raja ini. Pasukan Selangor bakal berdepan pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Sabtu ini. Piala Emas Raja-Raja mula diperkenalkan pada tahun 1922 dan dianggap kejohanan bola sepak kedua tertua negara selepas Piala Malaysia. Liga Bola Sepak Malaysia MFL bersetuju dengan inisiatif pembaharuan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi memperkenalkan sistem video bantuan pengadil VAR musim depan. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Stewart Ramalingam berkata, pelaksanaannya bukan sahaja memenuhi tuntutan bola sepak semasa, malah permintaan pemain dan pasukan selain keinginan penyokong. Beliau turut berpendapat pelaksanaan sistem berkenaan bukan satu bentuk penyelesaian total kepada isu yang timbul berkaitan mutu pengadil negara, sekaligus mengharapkan lebih banyak usaha dijalankan bagi meningkatkan tahap kualiti barisan pegawai perlawanan. Jelas Stewart, selain pelaksanaan dan kajian VAR, program memperkasa pengadil dari segi keputusan di padang juga harus ditingkatkan. Semalam, FAM menyatakan kesediaan untuk memperkenalkan sistem VAR dalam kancah saingan Liga Malaysia 2023 dengan Piala FA dan Piala Malaysia dipilih sebagai medan percubaan serta tertakluk kepada perlawanan tertentu seperti peringkat separuh akhir dan akhir. Persis Solo, klub bola sepak Indonesia yang berpangkalan di Kota Surakarta, Jawa Tengah telah menerima jemputan kem latihan bersama Johor Darul Ta'zim JDT. Seramai 26 pemain akan dibawa ke kem latihan serta menjalani 2 sesi perlawanan persahabatan dengan juara Liga Super 9 kali itu bermula esok hingga 18 November ini. Menurut klub itu, dalam satu kenyataan, Persis Solo turut akan melakukan kajian perbandingan serta penyelidikan berkaitan takbir urut klub, infrastruktur sokongan, sistem akademi dan pengurusan yang diterapkan JDT. Pengurusan Persis Solo dipimpin Kaisang Pangarep, anak bongsu Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Sahamnya turut dimiliki jutawan dan Menteri Perusahaan Milik Negara Erick Thohir. Ketika ini, Liga Indonesia masih digantung kerajaan susulan tragedi di Stadium Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu yang menagut 135 nyawa. Dalam hari itu, JDT mengumumkan semua pemain skuad utama kekal bersama klub itu bagi menghadapi saingan musim depan. Menurut pengarah teknikal JDT, Alistair Edwards, klub itu akan mengekalkan kesemua pemain tempatan dan luar negara dalam skuad senior serta 3 pemain daripada JDT 2 juga akan dinaikkan pangkat ke pasukan senior. Dalam satu hantaran di Facebook rasmi klub itu pada semalam, beliau turut memaklumkan JDT telah mengenal pasti 4 pemain baru dengan 3 daripadanya adalah pemain dari luar negara dan hanya seorang pemain tempatan. Tambah beliau, JDT akan memberikan maklumat-maklumat lanjut berkaitan klub dalam masa terdekat.
Jurulatih perseorangan lelaki negara Hendrawan berharap pemainnya Eng Ziong mampu mara sejauh mungkin dalam aksi terbuka Australia 2022. Kejohanan tersebut dijadual berlangsung di Sydney dari 15 hingga 18 November ini. Jelas Hendrawan, misi berkenaan penting untuk dilaksanakan pemain ke-34 dunia itu bagi mencapai sasaran berada dalam kelompok 32 pemain terbaik dunia menjelang akhir tahun ini. Beliau turut berpendapat Ziong mempunyai peluang cerah untuk menyertai mana-mana kejohanan bertaraf Super 1000 dunia termasuk Terbuka Malaysia 2023 yang dijadual berlangsung Januari depan sekiranya berjaya menjadi antara 32 pemain terbaik dunia. Bagaimanapun, bekas juara dunia 2001 itu mengakui laluan Ziong agak sukar pada Terbuka Australia apabila diundi menentang pilihan ke-6 dari Thailand, Kun Lavut Viditsen. Selain dijangka bertemu Anthony Sinisuka Ginting, sekiranya pilihan ketiga kejohanan dari Indonesia itu layak ke suku akhir. Baik, ini perkembangan hoki Piala Sultan Azlan Shah. Malaysia layak ke pentas final kejohanan edisi ke-29 itu selepas menewaskan Jepun 4-2 semalam. Kemenangan itu sekaligus mengulangi pencapaian pasukan negara pada 2014 dan akan bertemu juara bertahan Korea Selatan Khamis ini. Skuad negara bermula garang dengan asakan bertubi-tubi ke gawang Jepun sehingga memperoleh pukulan sudut penalti pada minit ke-7 dan mudah disempurnakan oleh Razi Rahim. Seminit kemudian, Razi menambah satu lagi jaringan juga menerusi pukulan sudut penalti. Bersentak dengan jaringan itu, pelawat menggandakan asakan dan berjaya menghasilkan jaringan pada minit ke-22 menerusi Kaito Tanaka. The Speedy Tigers bagaimanapun tidak membiarkan kegembiraan itu kekal lama apabila terus menjarakkan kedudukan dengan jaringan padang oleh Nick Aiman Rozemi pada minit ke-30. Jepun cuba bangkit dengan jaringan pada minit ke-34 menerusi pukulan sudut penalti oleh Shota Yamada. Asakan berterusan Jepun bagaimanapun digagalkan oleh aksi cemerlang penjaga gol Malaysia Hafizuddin Osman. Nur Syafiq Sumantri mengesahkan kedudukan skuad negara di pentas final dengan jaringan keempat pada minit ke-46. Sementara itu, pengendali skuad negara A. Arul Silvaraj berpuas hati dengan aksi ditampilkan anak buahnya. The boys shown a huge character to fight till the end. Even we were 4-2 up. Last 3-4 minutes, Japan had to score 3 goals, yet they went fighting. So that is a brand new Malaysian team. That's our new style of fighting until the end, even when we are leading. So the intent, the message to the boys is, whatever the score is, you go out fighting. Malaysia tidak pernah muncul juara sejak kejohanan berprestij itu mula diperkenalkan pada 1983 dengan pencapaian terbaik adalah muncul naib juara sebanyak 5 kali. Edisi terakhir pada 2019 menyaksikan skuad negara meraih tempat ketiga selepas menewaskan Kanada 4-2, manakala juara menjadi milik Korea Selatan dan India menjadi naib juara. Saudara, FIM Mini GP Siri Malaysia boleh dianggap sebagai medan pendedahan terbaik buat pelumba tempatan. Buktinya, siri perlumbaan itu berupaya melahirkan pelumba berbakat besar seperti Kabil Irfan Azlan yang mengungguli Super Final pada kejuaraan dunia FIM Mini GP 2022 baru-baru ini. Menurut pengurus pasukan ZK Racing Zulfahmi Khairuddin, ketika ini pelbagai pihak mula melihat standard penganjuran yang disediakan oleh FIM Mini GP Malaysia berbanding 11 siri lain. Sekarang ni saya rasa dengan setup dengan series yang kita buat di Malaysia create satu standard yang baik. So kita lihat keputusannya di World Series minggu lepas, Kabil menaiki podium dan macam saya cakap tadi, ia meletakkan Malaysia Series di satu standard yang terbaik di antara semua series di dunia. Sementara itu, bapa Kabil, Azlan Abdul Rahman yang menemangi anaknya di Valencia mengakui pelumba-pelumba negara perlu diberikan lebih ruang agar boleh berdaya saing. Kita
dapat pengalaman baru bersaing dengan negara-negara luar. Diorang memang laju, jadi rider-rider kita kena buat yang terbaik lagi kalau kita nak bersaing dengan diorang. Kejuaraan Dunia FIM Mini GP yang memasuki tahun kedua menghimpunkan 17 pelumba terbaik daripada 12 siri yang berlangsung di seluruh dunia. Edisi Sukan 8 November 2022 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Meraihkan tamasya sukan bola sepak terbesar dunia sepanjang 21 November hingga 3 Disember. Dibawakan untuk anda 24 perlawanan peringkat kumpulan di saluran sukan RTM. Dibawakan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Sorakan kemeriahan ini bersama kami di RTM, penyiar berlesen Piala Dunia FIFA Qatar 2022. RTM melakarkan momen bersejarah dalam penganjuran Anugerah Sri Angkasa ASA 2022. Merangkul 28 anugerah, RTM turut berjaya mendapat pencalonan 5 teratas bagi 60 kategori dengan 184 pencalonan. Penyertaan pada tahun ini apa yang disebut tadi mencapai rekod sebanyak 1,500 lebih penyertaan. Dan RTM sahaja telah menghantar penyertaan sebanyak 953 penyertaan. Banyak. Dengan pecahan seperti berikut, iaitu 719 untuk TV, 204 untuk radio dan 30 untuk media baru. Datuk Cik Roslan berucap pada Majlis Apresiasi Anugerah Sri Angkasa 2022 di Angkasa Puri. Dua ditahan di Kedah semalam selepas disyaki terlibat salah laku berkaitan pilihan raya. Turut disiasat dua lagi insiden seumpama itu di Perak dan Terengganu. Pengarah PRU 15 PDRM Datuk Seri Hazani Ghazali mendedahkan suspek pertama ditangkap di Kulim selepas disyaki mencabut dan membuang bendera parti politik ke dalam longkang. Seorang lagi suspek ditahan di Langkawi kerana mengukut mahu mencederakan seorang individu yang dilantik sebagai Ketua Pusat Daerah mengundi. Polis turut menyiasat rakaman video ucapan calon sebuah parti politik di Gunung Semanggol, Perak yang didakwa berbaur fitnah. Turut disiasat insiden pemasangan sepanduk berbaur fitnah di Kemaman, Terengganu yang mendakwa ada calon terlibat kes cabul kehormatan. Datuk Seri Hazani turut mengesahkan 72 ceramah politik dikesan di Anjur tanpa permit di Kedah, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur, selain Pahang, Negeri Sembilan dan Kelantan. Polis Kuala Lumpur menubuhkan pasukan khas bagi memantau dan bertindak segera jika berlaku situasi provokasi melampau serta menggugat ketenteraman awam sepanjang tempoh menjelang PRU ke-15. Terdiri hampir 630 anggota, pasukan tersebut digerakkan setiap hari ke lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Polis Kuala Lumpur menyediakan tim-tim tertentu bagi mengambil tindakan yang cepat dan tegas ke atas sebarang pelakuan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Kita juga bersedia mengadakan ataupun mewujudkan tim-tim yang boleh memberikan bantuan kepada mana-mana pihak yang
berada ataupun berhadapan dengan keadaan genting atau bencana tertentu. Warga emas 93 tahun Sarah Junus bakal mengundi buat kali ke-15 pada PRU kali ini. Tanpa tercicir satu pun peluang mengundi sejak berusia 29 tahun. Sarah yang mempunyai 3 anak, 13 cucu dan 15 cicit teruja menantikan hari mengundi pada 19 November nanti. Sarah yang menetap bersama anak keduanya di Kampung Selamat Mukim Teloi bersyukur masih sihat, termasuk penglihatan dan pendengarannya juga baik. Beliau bakal menunaikan tanggungjawab mengundi di Sekolah Kebangsaan Teloi Tua, SIG. Berapa kali mengundi dah kita ni. Berapa kali dah mengundi? Start mengundi kan. Sama dengan Mak Dek Jadi, nak mengundi pula ni tahu tak? Tak tahu lah dia. Dulu mengundi macam mana Tok tengok? Pi dulu ramai ke susah nak keluar pergi mengundi ke? Ramai lah. Ramai. Orang suruh pergi mengundi ya noh. Fikir apa masa tu nak mengundi? Tak fikir apa. Sarah ditemui selepas menerima kunjungan calon BN SIG Maizatul Akman Othman sempena program ziarah kasih. Musim pilihan raya membawa rezeki berganda buat si pencari buluh. Inilah masanya meraih pendapatan tambahan kerana buluh digunakan untuk memasang bendera kempen selain dijadikan markas dan pondok penyokong parti bertanding. Di Permatang Pauh, Pulau Pinang, Muhammad Muzamil Roslan menerima tempahan mencecah 16,000 batang buluh pada PRU kali ini berbanding PRU penggal lalu. Pengusaha restoran ini mendapat tempahan seminggu sebelum hari penamaan calon. Sudah mai 5 orang kumpulan sebab ada yang bahagian potong, ada yang bahagian clearkan dia punya macam ranting-ranting kecil kan, ada yang diorang akan pilih buluh. Ada yang turun daripada atas turun ke bawah. Buluh sebab buluh ni lebih tahan daripada plastik. Plastik harga dia lebih tinggi daripada buluh. Buluh kita boleh dapat kat mana dan dia tahan dia lebih lama. Dia susah patah, susah reput. Lepas tu dia bila kita tanam dia susah nak cabut. Buluh liar ini dijual sekitar RM1.50 sebatang yang diperoleh di kawasan kebun milik datuknya. Sepanjang tempoh kempen, calon-calon dinasihat untuk menjalani ujian kendiri COVID-19. Saranan pengerusi panel penasihat Klinik Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Kanan itu bagi memastikan mereka sihat ketika kempen dan mengelak penularan virus. Dalam masa sama, orang ramai juga dinasihat berhati-hati berikutan kewujudan varian baharu COVID-19. Saya cadangkan supaya calon-calon ni kalau didapati tidak selesa, tidak sihat, lebih baik buat swab test dan pastikan mereka tidak ada apa-apa positif COVID, dan jika didapati mereka ada positif, jadi dapat better diorang pergi untuk buat self quarantine dan tidak menjumpa sesiapa pada masa mereka positif. Beliau terdahulu melawat klinik komuniti Sarjana Muda Utama bersama calon BN Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin. Tedung selar adalah ular berbisa terbesar di dunia dan mampu mencapai panjang sehingga 6 meter. Dan baru-baru ini ada yang terserempak dengan ular ini. Kita saksikan visualnya dalam hashtag. Video penemuan seekor ular tedung selar bersaiz luar biasa tular di media sosial. Perkongsian Facebook Muhammad Khairul Salihan Abdullah itu mendapat 1.8 ribu tanda suka dan 6.5 ribu perkongsian. Video dirakam di sebuah ladang kelapa sawit yang tidak diketahui lokasinya.
Selain ular, kecoh mengenai kehadiran akaun palsu TikTok bintang Hollywood terkenal Keanu Reeves. Pengisian TikTok @UnrealKeanu dipercayai menggunakan teknologi deepfake yang mampu menukar wajah seseorang ke atas badan orang lain. Video yang dimuat naik mempunyai unsur lucu sehingga meraih 7.9 juta pengikut dan jutaan penonton. Lebih 2 tahun, sebuah kereta sport berwarna merah jambu diparkir di luar sebuah hotel di London. Tempoh yang lama ini mendesak orang ramai mencari siapakah pemilik kereta mewah itu. Tindakan berkenaan menjadikannya sensasi di TikTok. Klip video tersebut mendapat lebih 1 juta tontonan dan kira-kira 70,000 tanda suka. Saudara, berita perdana edisi 8 November 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.